وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah ta'ala bagi jemaah dirahmati Allah, kita akan meneruskan pengajian daripada kitab Risalah Al-Jami'ah karangan Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habshi. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari-hari Ramadan yang bahagia ini, agar Allah mengampunkan segala dosa dan memberikan kepada kita pembukaan bagi segala kebaikan, dan menjaga kita daripada segala musibah, daripada segala azab di dunia dan akhirat. Dan kita berdoa agar Allah membukakan bagi kita pintu kefahaman dalam agama, dan juga taufik dan hidayah, yang mana dengannya dapat kita melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kita telah sampai kepada bab zakat di dalam kitab ini, yang mana penulis mengatakan, wa amma zakatu fahiya rabi'u arkanil Islam, fayajibu ala al-muslimi ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha, wa hiya an-na'amu wan-naqdani wat-tijaratu wal-rikazu wal-ma'dinu wal-mu'asyarat. Maka pertama sekali penulis mengatakan zakat ini dia adalah rukun yang keempat daripada rukun Islam, dan diwajibkan atas setiap Muslim untuk mengetahui harta-harta yang diwajibkan di dalam zakat. Jadi ini yang kita akan membicarakan. Jadi pertama sekali beliau mengatakan wahia an-na'amu wan-naqdani wat-tijaratu wal-rikazu wal-ma'dinu wal-mu'asyarat. Yang pertama sekali adalah zakat bagi unta, yang kedua adalah bagi emas dan perak, yang ketiga adalah zakat perniagaan, selepas itu zakat bagi rikas, zakat bagi ma'din, dan zakat bagi mu'asyarat. Ini adalah jenis-jenis harta yang diwajibkan kita mengeluarkan zakat. Jadi yang pertama sekali adalah zakat bagi na'am. Zakat bagi na'am ini maksudnya zakat bagi binatang ternakan. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i hanya 3 jenis binatang saja yang diwajibkan kita mengeluarkan zakat. Yang pertama sekali adalah unta, yang kedua adalah lembu, dan yang ketiga adalah kambing. Jadi apabila seseorang itu memiliki 5 unta, maka telah memula haul. Kalau sekiranya dia memiliki 5 unta, maka diwajibkan dia mengeluarkan seekor kambing. Apabila dia memiliki 10, maka diwajibkan dia mengeluarkan 2 ekor kambing. Apabila dia memiliki 15, 3 ekor. Begitu. Jadi bagi tiap-tiap 5 unta, dia mengeluarkan seekor kambing sampai 25. Kalau sekiranya dia memiliki 25 unta, maka diwajibkan dia mengeluarkan seekor unta betina yang dikenali sebagai bintu makhar. Apabila unta dia sampai kepada 36, maka diwajibkan dia mengeluarkan seekor unta betina yang bintul labun, yang 1 tahun yang lebih tua daripada bintu makhar. Jadi perkiraannya ada dalam kitab-kitab fikih. Jadi ini adalah sikit lebih kurang apa yang diwajibkan bagi zakat unta. Maka zakat unta ini apa-apa yang kurang daripada 5 tidak ada zakat. Satu orang kalau memiliki 1 ekor unta tidak ada zakat, 2 ekor unta tidak ada zakat. Begitu. Manakala zakat lembu ini mula daripada 30. Kalau sekiranya seseorang itu hanya memiliki yang 30, maka diwajibkan dia mengeluarkan 1 ekor lembu yang umurnya 1 tahun. Jadi bagi zakat bagi lembu ini dia mula daripada 30. Apa-apa yang kurang daripada 30, maka tidak diwajibkan zakat. Berbeza dengan kambing. Zakat dari bagi kambing mula dengan 40. Kalau sekiranya seseorang itu memiliki 20 ekor tidak ada zakat, 30 ekor tidak ada zakat. Tapi bila dia memiliki 40 ekor kambing, maka diwajibkan dia mengeluarkan zakat 1 ekor kambing. Sampai ini apabila dia memiliki 121.
maka diwajibkan dia mengeluarkan 2 ekor kambing. Jadi ini adalah apa yang dimasukkan dengan zakat na'am. Maka kita dalam mazhab Imam Syafi'i hanya 3 jenis binatang saja diwajibkan zakat: unta, lembu dan kambing. Tidak ada zakat bagi ayam. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada. Begitu juga tidak ada zakat bagi kuda. Jadi hanya 3 jenis binatang sahaja. Perkara yang kedua, penulis mengatakan wan naqdani, zakat bagi emas dan perak. Emas dan perak ini diwajibkan kita mengeluarkan zakat kalau sekiranya seseorang itu simpan emas, melainkan kalau sekiranya emas itu emas yang dipakai, seperti jewelry, perhiasan. Wanita beli emas, dia pakai emas, tidak ada zakat. Melainkan kalau dia berlebihan. Kalau dia berlebihan, misalnya dia simpan 4 kilo emas perhiasan di dekat rumah, ini kita mengatakan wajib keluar zakat, sebab ini adalah luar kebiasaan. Tetapi kalau kebiasaan di Singapura, misalnya wanita-wanita menggunakan cincin emas, ini apa, rantai emas, dan juga apa kita mengatakan perhiasan emas ini seperti ini, yang biasa digunakan, tidak diwajibkan dia mengeluarkan zakat. Begitu juga dengan silver, ini perak. Tapi kalau sekiranya seseorang itu dia beli bullion, emas bullion ya, seperti apa, dia nak untuk investment, maka ini diwajibkan dia mengeluarkan zakat. Dan nisab ini bagi emas dia adalah 85 gram. Apa-apa yang lebih daripada 85 wajib dikenakan zakat kalau ia berlalu 1 tahun. Tapi kalau sekiranya dia kurang daripada 85, tidak ada zakat. Jadi emas ini kita lihat kepada timbangan, sekali lebih kurang 85 gram. Sebab hadis Nabi SAW sebut tentang 20 dinar. 1 dinar 4 gram, 4 suku gram. 1 dinar 4 suku gram. Jadi kalau kita kali 4 suku gram, kita kali 20, kita dapat 85. Daripada situ kita mendapatkan nisab bagi emas. Duit Singapura yang kita ada, duit wang kertas kita Singapura ini dikiaskan kepada emas. Jadi sekarang kita menanyakan 1 gram emas berapa yang kita nak kena bayar. Kalau kita nak beli 1 gram emas sekarang, berapa harganya dengan duit Singapura? Kalau kita mengatakan 1 gram emas $70, kita nak tahu nisab, kita kali 85. Jadi 85 kita kali 70, itu yang kita akan dapat nisab. Jadi untuk kita nak mengetahui duit yang simpanan kita, wang simpanan kita sampai kepada nisab ke tidak sampai kepada nisab, kita kali kepada harga emas. Sebab wang yang kita ada ini dikiaskan kepada emas. Ini berdasarkan kepada kias. Sebab zaman Nabi SAW tidak ada wang seperti apa yang kita gunakan. Zaman Nabi tidak ada Saudi Riyal, tidak ada Singapore Dollar, tidak ada Malaysia Ringgit, semua tidak ada. Mereka menggunakan dinar dan dirham, emas dan perak. Itu adalah yang dimasukkan dengan naqdan. Penulis di sini mengatakan naqdan, iaitu currency pada zaman dahulu, kembali kepada emas dan perak. Tetapi zaman sekarang kita tidak menggunakan dinar dan dirham, kita menggunakan wang kertas. Maka ulama kita melakukan kias, sebab wang kertas hari ini menjadi currency, dan juga dia menjadi sesuatu ukuran bagi harga barangan. Maka ia dikiaskan kepada emas, sebab emas ilahnya adalah mutlaqus samaniyah. Kenapa yang emas? Apakah ilah ini bagi emas? Di dalam kias ini kita bahas tentang ilah. Jadi untuk kita nak mengkiaskan satu benda dengan benda yang lain, kita nak kena lihat apakah ilah dalam benda ini, supaya kita dapat mengkiaskan. Maka para ulama kita mengatakan ilahnya adalah mutlaqus samaniyah. Mutlaq as-samaniyah, yakni maksudnya dia adalah sesuatu yang digunakan bagi harga barangan. Maka tiap-tiap perkara yang digunakan bagi harga barangan, hukumnya sama seperti emas. Ada riba dan ada zakat. Jadi hari ini kita menanyakan soalan ini, duit kertas yang kita menggunakan, adakah ia digunakan sebagai harga bagi barangan ataupun tidak? Maksudnya kalau kita pergi ke kedai, misalnya kita nak beli barang, adakah orang kedai mengatakan kepada kita ini 2 dinar ataupun ini $20? Mereka menggunakan dolar, tidak menggunakan dinar. Maka di sini duit kertas ini dikiaskan kepada emas. Itu sebab diwajibkan kita mengeluarkan zakat bagi wang kertas. Dan ada riba di dalamnya.
Ada riba maksudnya kalau saya ada $20 dan saya melakukan penukaran dengan $30, haram hukum. Sebab $10 ini adalah riba. Sebab bila kita mengatakan dia mengambil hukum emas, maka hukum ahkam seperti ini juga dikenakan kepada wang kertas dan juga wang ringgit. Jadi nisab bagi duit Singapura ini dia balik kepada harga emas. Jadi hari ini kita menanyakan harga emas berapa, sebab dan masalahnya pula harga emas ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itu sebab kita lihat tiap-tiap tahun zakat bagi nisab bagi zakat ini tak sama. Kita tidak boleh melihat misalnya nisab bagi zakat 10 tahun yang lepas, tak sama, berbeza. Hari ini zakatnya berbeza, tahun depan zakat berbeza. Kadang-kadang kita lihat tiap-tiap hari nisab ini naik turun, naik turun, naik turun. Jadi kalau kita tak faham ini perkara ini, kita mungkin akan keliru. Kita mengatakan macam mana ini, tahun lepas nisabnya begini, tahun ini nisabnya begini. Jadi kalau kita memahami perkara ini, maka kita tidak akan keliru. Jadi diwajibkan kita mengeluarkan zakat bagi wang kita. Berapa banyak yang diwajibkan kita mengeluarkan? Dia adalah 2.5%. Apabila berlalu haul. Misalnya kalau kita ada duit, misalnya pada 1 Syawal, duit $10,000, ini confirm dah sampai nisab, 10,000 sampai nisab. Jadi kita tunggu 1 tahun. Tahun depan berapa duit kita? Oh, duit kita 8,000. Kita mengatakan wajib kita mengeluarkan zakat bagi 8,000. Wajib ini kita mengeluarkan zakat bagi 8,000. Berapa banyak zakat yang kita mengeluarkan? Dia ada senang saja, 2.5%. Sama juga dengan perak, silver. Kita mengeluarkan 2.5%. Jadi semua yang wang yang kita simpan, yang kita miliki, diwajibkan kita mengeluarkan zakat. Sama ada duit tersebut dalam savings account ataupun current account. Sebab ada jemaah kadang-kadang dia menanyakan, saya ada beberapa bank account, jadi macam mana saya nak mengeluarkan zakat? Kita mengatakan nak kena kumpulkan berapa banyak yang kita miliki. Begitu juga dengan cash money kita yang misalnya. Jadi daripada situ kita kira, daripada situ kita mengetahui berapa banyak zakat yang diwajibkan kita mengeluarkan, dan biasanya kita lebihkan sikit supaya kita boleh save. Saya kadang-kadang lihat ada jemaah dia betul-betul kira, misalnya ini dia mengeluarkan zakat betul-betul yang daripada had yang wang yang dia kira. Apa yang lebih afdal adalah kita keluarkan lebih sedikit. Kenapa kita mengeluarkan lebih sedikit? Sebab kadang-kala kita terlepas pandang. Sebab duit ini kadang-kala ada duit kita terlupa dah kira. Jadi kebiasaannya kita melebihkan sedikit supaya kita selamat. Jadi ini adalah zakat yang dibagi wang. Selepas itu penulis mengatakan zakat bagi tijarah, zakat bagi perniagaan. Ini pula berbeza sedikit. Kita ada zakat bagi wang dan zakat perniagaan. Jadi kita nak kena faham ini perbezaan ini. Zakat bagi wang dengan zakat bagi perniagaan. Apakah yang dimaksudkan dengan zakat perniagaan? Zakat perniagaan ini maksudnya pertama sekali seseorang itu dia buka perniagaan. Jadi saya akan memberikan misalnya. Satu orang misalnya dia ada $10,000. Dan dia teringat hadis Nabi SAW. Nabi menggalakkan berniaga. Ada hadis Nabi berkenaan dengan perniagaan. Daripada pekerjaan yang paling baik selepas tutup tanah, dia adalah tijarah. Jadi dia mengatakan, daripada saya simpan $10,000 ini, lebih baik saya invest sesuatu. Jadi dia pun buka perniagaan. Jadi apa dia buat? Dia nak jual handphone. Jadi misalnya dia beli 10 handphone. Satu handphone $1,000 cost price. Satu handphone $1,000, maka 10 handphone $10,000. Dia menggunakan duit 10,000 itu untuk membeli handphone dengan niat apa? Bukan dengan niat untuk dia nak pakai, tetapi dengan niat dia nak jual. Apabila dia melakukan niat untuk jual sekarang bermula haul, ini adalah zakat perniagaan. Dia beza sedikit dengan zakat harta. Dia beza dengan zakat wang. Zakat wang ini kita mengatakan apabila duit sampai kepada nisab bermula haul. Tapi zakat perniagaan tidak. Tak semestinya
duit itu yang ini nak kena sampai yang ini kepada nisab. Hatta satu orang ini misalnya dia ada $3,000. $3,000 dia niat perniagaan. Dia beli 3 handphone. Satu handphone $1,000. Maka sekarang sudah bermula haul. Walaupun kita lihat dia hanya $3,000. $3,000 tak sampai kepada nisab. Tetapi disebabkan dia niatkan perniagaan, maka sudah bermula haul. Dan apabila sampai kepada akhir haul, kita lihat perniagaan ini kesemuanya cost price dengan profit sampai kepada nisab ke tidak sampai kepada nisab. Kalau ia sampai kepada nisab, maka diwajibkan zakat 2.5%. Sama yang ini seperti apa yang kita mengatakan tentang zakat wang. Tapi kalau ia tidak sampai kepada nisab, maka tidak diwajibkan zakat. Jadi kalau sekiranya dia beli 10 handphone, satu handphone yang ini $1,000. Pada akhir haul dia dapat jual 5 daripada handphone tadi. Jadi bila dia jual 5, misalnya tiap-tiap handphone dia jual $2,000. Jadi kalau dia jual 5 dan dia dapat berapa? Kalau cost price dengan profit $10,000. $10,000 campur dengan 5 handphone yang belum lagi dijual, cost price $1,000. Jadi 5 handphone $5,000. Maka $10,000 kita campurkan kepada $5,000, kita dapat $15,000. Jadi apabila pada akhir haul dia hanya dapat menjual 5 handphone sahaja, maka zakatnya berapa? Kita mengatakan zakatnya adalah 2.5% daripada 15,000. Maka ini berbeza dengan zakat wang. Nisab dan haul berbeza dengan zakat wang. Zakat wang, zakat wang. Zakat perniagaan, zakat perniagaan. Kita nak kena beza. Jadi kalau kita ada perniagaan, maka diwajibkan kita mengeluarkan zakat. Sama juga kita sewa rumah misalnya. Rumah kita sewa 1 bulan berapa? Kalau satu orang dia sewa satu rumah yang ni 1 bulan $2,000. Jadi kita kira 1 tahun yang ni berapa dia dapat. Kalau kita kali kepada 12, dia dapat 24,000. Maka zakatnya adalah 2.5% daripada 24,000. Ada orang mungkin menanyakan, tapi rumah tak ada zakat. Memang betul rumah tidak ada zakat. Tetapi apabila awak menjadikan rumah ini sebagai perniagaan, maka dikenakan zakat perniagaan. Sama juga satu orang misalnya dia bela ayam. Ayam tidak ada zakat. Tapi kalau dia bela ayam dengan niat perniagaan, maka diwajibkan zakat perniagaan ke atasnya. Sebab ini dia bela ayam dengan niat nak menjual perniagaan. Jadi apa saja barangan yang kita niat untuk perniagaan, diwajibkan kita membayar zakat bagi perniagaan. Dan ini adalah perkara yang wajib bagi tiap-tiap orang mengetahuinya. Lebih-lebih lagi diwajibkan bagi orang yang berniaga. Jadi orang yang berniaga mesti memahami ini perkara ini. Jadi kita tidak boleh menyatukan zakat dari perniagaan dengan zakat wang, sebab dia ada dua jenis yang berbeza. Selepas itu kita ada zakat rikas. Rikas ini ibarat satu orang dia jumpa harta. Dan harta ini bentuk emas ataupun perak, sampai kepada nisab. Misalnya satu orang beli tanah. Misalnya begini ya, rikas. Saya beli tanah. Jadi bila satu orang ini dia beli tanah, dia misalnya dia nak buat perigi. Jadi dia pun korek tanah. Apabila dia korek tanah, rupa-rupanya ada harta. Dan harta ini ditulis di dalamnya dia wujud pada zaman yang lama sebelum. Zaman sebelum datangnya Nabi SAW. Ini syarat. Itu sebab ini definisi bagi rikas, dia ada dafinul jahiliyah. Dafinul jahiliyah. Jahiliyah maksudnya di sini adalah zaman sebelum datangnya Nabi SAW. Jadi misalnya baru-baru ini di Mesir, saya memberikan misal yang mungkin sedang kita nak faham. Di Mesir baru-baru ini, tak silap saya bulan lepas, mereka di kawasan Valley of Kings sana, mereka terjumpa satu apa dipanggil mami. Mereka korek jumpa mami. Dan rupanya bila mereka jumpa mami ini, rupanya dia ditanam ini di dalam satu kawasan bawah tanah, seperti rumah itu. Dan di dalam rumah itu ada macam-macam jenis harta, emas dan juga belian dan sebagainya.
Sebab ini zaman ini Firaun, ini zaman dahulu, kepercayaan mereka adalah kalau mereka mati bersama harta mereka, supaya nanti bila mereka dibangkitkan, mereka juga mendapat harta mereka. Ini adalah daripada fahaman orang silam. Walaupun hari ini pun ada sebahagian yakni manusia beriman yang kalau dia mati, dia nak kena letakkan dalam kuburnya duit dan pakaian dan sebagainya, supaya nanti bila dia lepas ini mati, dia percaya ada hidup selepas kematian, jadi dia boleh pakai balik duit dan harta tadi. Jadi ini adalah daripada kepercayaan pada zaman dahulu pun ada juga. Firaun pun sama juga. Jadi ini adalah misal bagi rikas. Kalau satu orang ini misalnya dia jumpa harta seperti ini kita mengatakan dafidul jahiliyah, sebab ia wujud sebelum zaman Nabi SAW. Maka kalau sekiranya seseorang itu dia beli tanah dan kebetulan dalam tanah dia pula ada harta ini, adakah dibolehkan dia mengambilnya? Dibolehkan dia mengambilnya dengan syarat dia bayar 20% daripada hasil. Jadi zakat bagi rikas dia ada 20%, khumus. Jadi kalau sekiranya harta itu misalnya yang 100 gram emas ataupun 1 kilo emas dan sebagainya, maka dia mengeluarkan 200 gram ini sebagai zakat. Ini adalah misal yang dibagi apa? Bagi rikas. Selepas itu kita ada ma'din. Zakat ini bagi ma'din. Ma'din ini kita panggil apa? Zakat tambang. Satu orang misalnya dia beli tanah, lepas itu dia korek tanah dengan niat nak mencari emas. Maka di sini kita mengatakan diwajibkan dia mengeluarkan zakat bagi emas yang diambil daripada tanah tadi. Pada tiap-tiap kali ia sampai kepada nisab, maka diwajibkan dia mengeluarkan 25%. Maka di sini tidak ada haul. Bagi rikas tidak ada haul, bagi ma'din, zakat ma'din juga tidak ada haul. Jadi rikas satu orang yang dijumpa harta, terus dia keluarkan 20%. Sama juga bagi ma'din. Ma'din kalau dia jumpa, misalnya hari ini kita korek misalnya tanah ni, kita dapat misalnya 100 gram, terus kita nak kena keluar 100 gram, 2.5% daripada 100 gram, kita mengeluarkan 2.5% daripada 100 gram ini sebagai zakat. Jadi ini adalah zakat bagi ma'din. Selepas itu penulis mengatakan wal mu'asyarat, zakat bagi mu'asyarat. Ini adalah zakat bagi tanaman. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang sebabkan masa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu